لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Khamis 17 hari bulan 6. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keampunannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari wabak yang melanda ketika ini. Baik, kita cerita pasal 40 hadis cinta Al-Quran, 40 hadis cinta Al-Quran. Insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca ataupun cerita sikit tentang isi kandungan dia. Baik, dalam buku ni tak sebut, tapi saya akan sebut. Ada beberapa pecahan, 42 hadis, ada beberapa pecahan sebenarnya daripada tajuk, cuma kita tak bubuhlah cara dalam buku cetakan ni. Baik, kalau perasan, kalau tengok hadis 1 sampai hadis 42, dia terus dia tulis. Kalau ikutnya di sini dia ada pembahagian. Bahagian yang pertama dia mula dengan hadis pertama, wahyu pertama. Wahyu pertama ni maknanya permulaan. Kemudian dia terus ada bab-bab dia. Cuma saya tak masukkan betul-betul bab dia. Yang pertama adalah bab tentang kenal Al-Quran. Kenal Al-Quran, sebab tu dalam tu dia ada hadis tentang cerita pasal wahyu pertama. Dia ada tentang utusan wahyu, penurunan wahyu, bahasa Al-Quran. Itu di sudut perkenalan lah. Kita nak berkenalan dengan Al-Quran lah. Hadis pertama sehingga hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7 sehingga hadis yang ke-11, belajar Al-Quran. Cerita tentang khusus belajar Al-Quran. Kemudian bahagian yang ketiga daripada hadis yang ke-12 sehinggalah hadis yang ke-23. Itu tajuk yang kita buat tilawah tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran lah, khusus kepada bacaan Al-Quran. Tadi belajar belajar Al-Quran, tentang baca Al-Quran. Kemudian ni tilawah Al-Quran. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat daripada hadis yang ke-24 sehinggalah hadis yang ke-29, adab dan hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada lebih kurang 6 hadis di situ. Dan yang terakhir dan yang paling banyak ialah cerita ataupun berkenaan dengan fadail Al-Quran, kelebihan Al-Quran, yang bermula dengan dari hadis yang ke-34 sehingga yang ke-42. Baik, insya-Allah pada pagi ini saya nak baca hadis yang pertama, wahyu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Terjemahan daripada Aisyah radhiyallahu anha, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya as-sadiqah, iaitu mimpi yang benar. Jika kita terjemahkan dengan bahasa kita lah, mimpi yang benar. Kita macam-macam mimpi lah. Ada mimpi yang benar boleh jadi, ada mimpi yang tak benar, mimpi mainan yang banyaknya di antara kita. Dan kadang-kadang ada mimpi yang buruk. Biasanya orang yang kena gangguan, dia akan mimpi yang buruk, yang menakutkan, yang menyeramkan, dan sebagainya. Seterusnya, Malaikat Jibril telah mendatangi baginda seraya berkata, barulah Malaikat Jibril datang pada baginda, iaitu ketika di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Dalam Al-Quran beberapa ayat cerita tentang ni. Fa khalaqnal mudghata inna khalaqnan nutfata, macam surah Al-Mu'minun ada disebut, surah Al-Hajj ada disebut, awal-awal muka surat disebut tentang kejadian manusia, supaya kita tidak lupa. Kerana ada orang yang lupa dengan kejadian dia asal, sehingga dia rasa dia megah, dia hebat, dia kuat, dia besar diri dia dan sebagainya. Jadi bila kita baca ayat ni, kita akan ingat balik siapa kita sebenarnya. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah, darah beku asalnya nutfah, kemudian nutfah ta'ala alaqah, kemudian mudghah, sehinggalah ditiupkan roh, kita membesar di dalam janin ataupun rahim ibu, keluar ke dunia, sehinggalah kita diambil balik pinjaman nyawa kita. Bacalah, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dia yang mengajar manusia, iaitu Allah, melalui pena dan tulisan. Lepas tu di awal-awal surah yang turun selepas surah Iqra adalah surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, menyatakan bahawa pentingnya pen sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Kena ada pen, pensel, alat tulis adalah senjata kita bagi orang yang berilmu. Lebih-lebih lagi lah, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Riwayat Al-Bukhari, hadis boleh rujuk 4956. Baik, biodata perawi. Yang ni pun agak panjang. Biodata perawi. Siapa perawi yang kita sebutkan tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakr, binti Abu Bakr. Baca di sini, ikut sini. Radhiyallahu anha, Siddiqah binti Siddiqul Akbar, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga setelah Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Saudah. Jadi ceritanya Sayyidatuna Aisyah adalah isteri yang ketiga yang dikahwini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Saudah. Ini kita kena kenal juga, Ummahatul Mukminin. Jadi Aisyah adalah isteri yang ketiga yang dikahwini oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 4 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai seorang rasul. Maknanya Nabi dilantik menjadi rasul umur 40. 3 tahun selepas itu Sayyidatuna Aisyah baru dilahirkan. Umur ni bertiga. Baik, dia ada perbahasan di situ, ada bahasan
dibahaskan tentang umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha waktu dia kahwin dengan baginda, dan kita tak mau panjang di sini. Boleh kita kaji sendiri dan kita baca sendiri pandangan-pandangan para ulama yang menyebutkan tentang hal itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku selepas wafatnya Khadijah, sedang aku radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun waktu itu, kata Aisyah, dan aku tinggal bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala aku berumur 9 tahun. Yang nikah, kalau kita istilah orang Melayu kita, nikah gantung, kan? Nikah gantung. Tapi kita lain sikit lah. Bila kita orang Melayu ni, dululah lah ni dah terhakis dah kot, mungkin dah hampir tiada. Jadi kalau kahwin nikah gantung, lagi tak kenuri, lagi lagi tu tidak boleh duduk sekali, duduk bersama, kena duduk asing-asing dulu, kan? Sebab kadang-kadang tu nikah sebulan selepas tu baru kenuri, lagi tak kenuri, apa tak boleh duduk dua sekali, habis seri lah dan sebagainya. Sedangkan sunnah tidak begitu. Nabi nikah malam ni bersama, dan esok baru kenuri. Macam tu, kita terbalik. Baik, tak apa. Para wanita datang kepadaku tatkala aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang, lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis riwayat Sunan dalam Abi Daud 9435. Boleh rujuk di sana. Kehidupan berumah tangga antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan. Perlu kita ketahui, atau penting juga untuk ketahui, tidak ada seorang pun daripada isteri Rasulullah SAW yang dikahwini oleh baginda, melainkan semuanya pernah berkahwin, termasuk Sayyidatina Khadijah Khuwailid, melainkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang baginda kahwini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau masih lagi anak dara, umur muda, 8 tahun 5 bulan hidup antara dengan Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijrah. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjangkau 18 tahun. Kerana beliau masih muda, remaja, tak kalut dengan anak dan sebagainya, itulah yang membuatkan dia sebagai salah seorang yang wanita paling banyak, ataupun perawi yang paling banyak, antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita dengar an Aisyah radhiyallahu anha. Itu di antara hikmah lah yang baginda mengahwini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang memiliki rupa paras yang cantik dan berkulit putih. Atas sebab itulah beliau sering dipanggil dengan gelaran Humaira. Ya. Beliau adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan beliau menjadi sumber rujukan para sahabat. Menurut Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan kira-kira 2210 hadis, dan daripada jumlah ini 316 hadis terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, terkandung di dalam kitab dua sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau wafat radhiyallahu anha pada tahun 58 Hijrah. Keterangan hadis ru'yah as-sadiqah, maknanya mimpi yang benar, bermaksud mimpi ketika tidur yang Nabi tidak melihatnya kecuali sesuatu seperti datangnya sinaran cahaya subuh. Waktu tidur Nabi nampak sesuatu yang datang cahaya, macam cahaya tu sinaran cahaya subuh. Jadi waktu subuh kita keluar tengok macam mana sinaran dia, begitu yang Nabi nampak. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka menyendiri di Gua Hira. Lepas tu Rasulullah ambil keputusan untuk banyak menyendiri, berkhulwah, uzlah di Gua Hira. Kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah,
dia akan dia naik Gua Hira tu, boleh bayangkanlah bagaimana keadaan Nabi naik atas sana. Bukan takat itu, Sayyidina Khadijah naik bagi bekal kat Nabi. Bukan dekat, bukan rendah, boleh tahan jugalah kita naik kan. Ingat, kalau kita santai-santai relax mungkin dalam lebih kurang sejam juga tu sampai. Lah ni ada dengan tangga dan sebagainya. Zaman dulu mana ada macam tu. Dengan tangga, ada dia punya checkpoint tentu, ada pula orang jual, kadang-kadang tu jual ayam apa kan, dan sebagainya lah. Minta tekah banyak. Baik. Kalau kataan lah ni lah yang kita pun tak boleh nak pergi ke sana disebabkan pandemik, ya. Setelah itu Rasulullah banyak menyendiri. Dan ketika inilah datangnya malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mewahyukan wahyu yang pertama. Pandangan majoriti ulama adalah yang paling kuat tentang surah terawal yang diturunkan ialah surah Al-Alaq, ayat yang pertama sehingga kelima, seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Ada khilaf tentang ayat yang pertama diturunkan. Disebut sini, selain itu ada 3 pendapat lain yang masyhur tentang wahyu pertama yang diturunkan. Pertama disebut surah Al-Muddathir. Ada pandangan menyatakan ya ayyuhal muddathir, surah pertama. Ada yang kata surah Al-Fatihah itu surah yang pertama. Dan ada yang kata basmalah itu adalah ayat yang pertama turun. Berdasarkan perbezaan pandangan tersebut, yang ni kita ringkaskan. Dia ada lagi pembahasan, tapi yang kita ringkaskan di sini berikut adalah beberapa kesimpulan. Kita ambil terus kesimpulan dia berkenaan perbahasan tentang wahyu yang pertama. Yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Ini disebut dalam kitab Mana' Al-Qattan, dan kitab-kitab yang lain disebutkan ada disebutkan surah Al-Alaq 1 sampai 5 merupakan wahyu yang pertama diturunkan. Jadi pendapat yang asah, yang lebih kuat ialah surah Al-Alaq 1 sehingga 5 ayatnya itulah wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, surah Al-Mudaththir adalah wahyu pertama yang diturunkan dalam bentuk surah setelah wahyu terhenti selepas peristiwa di Gua Hira. Maknanya selepas Al-Alaq wahyu terhenti, turun pula surah Al-Mudaththir. Dikira macam itulah, setelah wahyu terhenti beberapa lama, ada ketikanya berhenti, kemudian mula balik tu, dikira macam tu. Mudaththir lah dia kira. Dan yang ketiga, surah Al-Fatihah dikira sebagai surah pertama diturunkan secara lengkap. Walaupun surah Al-Alaq turun yang pertama sekali, tetapi dia tak komplit satu surah. Surah Al-Alaq ada 19 ayat. Maknanya wahyu pertama tu dia tak turun sampai 19 ayat dulu. Dia hanya turun 1 sampai 5, lepas tu berhenti. Lepas tu mai pula waktu ketika lain, barulah dicantum dicantum jadi satu surah yang sempurna. Baik, tapi kalau surah Fatihah pertama dia turun lengkap 7 ayat. Jadi 7 ayat sampai waladhdallin. Jadi dia dikira awal jika dikatakan surah yang pertama. Surah yang pertama yang diturunkan secara lengkap. Adapun surah-surah yang sebelum Fatihah diturun tak lengkap satu surah. Baik, yang keempat kesimpulannya ialah basmalah adalah ayat pertama yang diturunkan kerana setiap surah yang diturunkan akan dibacakan basmalah di awalnya. Kita kena beza. Ini orang kata basmalah, bukan basmalah, bismillah. Ya, dia ada nama dia. Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz. Namanya adalah basmalah. Contoh kita kata baca a'udzubillah, dia namanya ialah isti'azah. Lafaznya ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Itu lafaz yang kita guna pakailah. Dia ada lagi lafaz yang lain, contohnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, dan beberapa lagi lah dia punya kaedah bacaan itu. Ala kulli hal, tak ada masalah yang mana pun. Baik, pengajaran habis. Kita habis pengajaran, habislah. Di sini tak sebut. Seingat saya, kalau mengikut riwayat Jabir radhiyallahu anhu, saya mau balik,
Yang pertama adalah surah Al-Alaq. Yang kedua, ini boleh tengok juga dalam kitab Al-Itqan. Yang pertama disebut surah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, yang ketiga Al-Qalam ataupun Al-Muzammil dulu, kemudian Al-Qalam, yang kelima baru surah Al-Fatihah. Itu rujuk kembali, ingat lupa saya pun. Maknanya surah Fatihah adalah surah yang kelima turun, tetapi bila turun tu lengkap satu surah terus. Begitu. Yang lain sebelum surah Al-Fatihah turun surah-surah tersebut dengan tidak lengkap satu surah. Wallahu alam. Untuk pagi ini banyak ni saja kita baca. Insya-Allah pagi esok pula, insya-Allah. Jadi biar sikit, tetapi kita dapat istiqamah. Tak mau banyak, lepas tu hilang terus ke mana. Jadi wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi